لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, Anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, waridaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah keberadaannya kami, hidupnya kami pada hari ini, pada bulannya Sya'ban, dan mudah-mudahan kau sampaikan kami ya Allah, diri kami, roh kami, akal kami, minda kami, kesemuanya ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, jadi pertamanya Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dipertemukan sekali lagi pada pagi ini tuan-tuan dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk apa? Untuk saya menyambung. Dah hari ini kita pakai whiteboard. Untuk saya menyambung serba sedikit berkenaan 4 golongan yang bila mana dia tinggal puasa, ada yang tak payah qada, tak payah fidyah. Ni untung. Dah? Siapa yang nak menjadi golongan yang pertama ni? Type nak di ruangan komen. Golongan pertama ni apa dia? Dia tinggal puasa. Kemudian tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Itu golongan yang pertama. Untung orang ni. Golongan yang kedua, dia tinggal puasa, tak kira lah tahun lepas ke, tahun sebelum ni ke, maka dia wajib qada sahaja. Wajib ganti sahaja, tidak perlu bayar fidyah. Jelas? 2. Golongan yang ketiga, dia tinggal puasa Ramadan, kemudian dia tak wajib qada, dia wajib bayar fidyah sahaja. Qada tak perlu. Ada golongan yang ketiga ni, kalau dia tinggal puasa Ramadan, dia tak wajib qada dan dia kena gantikan dengan fidyah. 3. Dan golongan yang keempat, dia tinggal puasa Ramadan, kemudian bila habis sahaja Ramadan, dia wajib qada dan wajib fidyah. Dua-dua sekali kena buat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Jadi insyaAllah pada sesi pagi ni tuan-tuan, dan hari yang ketiga dah ni, kita masih lagi membahaskan berkenaan qada dan fidyah. Dan masuk hari yang ketiga, hari ni kita akan bahaskan berkenaan 4 kategori orang yang tinggal puasa Ramadan. Dah. Jadi adakah anda telah bersedia pada pagi ni? Seperti biasa, tolong type dah di ruangan komen. Sementara kalian mengupdate kesihatan tuan-tuan, sementara kalian mengupdate di manakah level yang kalian berada. Dalam waktu kalian mengupdate apa khabar batin anda pada pagi ini, maka yang tu rutin harian. Walaupun saya tak tanya, tolong update. Walaupun saya tak tanya, tolong jawab. Sebab mudah-mudahan dengan amalan yang kita istiqamah, yang kita buat hari-hari tuan-tuan, maka mudah-mudahan dia akan meresap. Ustaz, saya sihat selagi mana ajal belum menjemput. Dia nak kita meresap betul-betul pada roh kita, batin kita. Yang kedua, Ustaz, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu value yang saya nak kalian faham, bahawa hati kita ni, kita nak Tuhan redha je. Last beginning dia, beginning permulaan, ending dia, last ending dia, hidup kita ni kita nak Tuhan redha. Tuhan redha, maka letak pada hati kita, ya Allah, mudah-mudahan hati aku ni sihat selagi mana Engkau redai. Jelas ke jelas? Baik, terima kasih Mak Ngah telah pun bersedia. Baik,
Nurul Kifli. Okey, tolong tengok email. Saya dah jawab soalan daripada Nurul Kifli semalam. Baik. Kepada yang masih lagi belum jawab, sila semak email anda. Sebab Alhamdulillah malam tadi selesai daripada program kelas Zoom bersama peserta-peserta interaktif Cinta Solat. Sempat juga saya semak balik messenger yang masuk untuk saya bantu tuan-tuan dalam penyelesaian masalah fidyah. Baik, jelas ke jelas? Jadi bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk 4 golongan ataupun 4 kumpulan orang yang tinggal puasa. Baik, golongan yang pertama sekali. 4 golongan. Empat golongan yang tinggal puasa Ramadan, tinggal puasa. Baik. Tinggal puasa tak kira sakit ke tak sakit ke, nampak ke? Okey, 4 golongan yang tinggal puasa Ramadan. Yang pertama sekali, golongan yang pertama, bila dia tinggal puasa Ramadan, orang ni kelebihan dia apa? Best. Tak wajib qada, dan tak wajib fidyah. Baik, golongan pertama ni best. Golongan pertama dia apa dia? Dia tinggal puasa Ramadan, tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Okey, sebelum saya jawab, saya nak tanya dulu, siapa yang nak menjadi golongan yang pertama ni? Sila tulis di ruangan komen. Siapa yang nak termasuk golongan yang pertama ni? Dia tinggal puasa Ramadan, qada pun tak wajib, fidyah pun tak wajib. Selamat. Dia selamat. Siapa yang nak? Jawab dulu di ruangan komen. Terima kasih Siti Hanim. Ada yang nak jadi golongan yang pertama ni ke? Ya, Mak Ngah. Ahlan wa sahlan, Mak Ngah. Nabila, apa itu salik? Okey, salik tu orang yang sedang dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tu dipanggil salikin. Baik. Siapa berani? Okey, saya jawablah tuan-tuan. Golongan yang pertama ni, dia tinggal puasa Ramadan, dia tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Cuba tutup lampu. Tutup lampu ni. Tutup lampu ni. Tak apa, dia gelap tak apa. Yang penting belakang nampak. Muka jadi gelap. Kak Faizah tak mahu dah. Tak apa, biar belakang terang. Dah. Okey. Biar belakang terang. Baik. Golongan dia Wiwi. Kak Faizah dia dah tahu dah jawapan. Wiwi dia nak jadi golongan yang pertama ni. Dah? Okey, golongan yang pertama ni, dia tinggal puasa Ramadan, dia tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Siapa dia? Iaitu orang yang meninggal pada bulan Ramadan. Meninggal dunia. Maknanya dia tinggal puasa Ramadan. Contoh Ramadan pada kali ini dia Ramadan pada kali ini, raya pertama, Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga jatuh sakit. Jatuh sakit tiba-tiba meninggal. Bila mana dia meninggal pada bulan Ramadan kali ini, maka take note, apa yang berlaku pada Ramadan kali ini tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Dua-dua tak wajib. Contoh paling mudah, tuan-tuan menjadi penjaga kepada tok ke nenek ke, dah waktu Ramadan baru ni dia puasa. Tapi kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, nyanyuk, kadang-kadang puasa, banyak yang tidak. Sampai Ramadan yang ke-15, tok kita meninggal. Jadi tuan-tuan sebagai cucu, sebagai waris, bagi tahu, ni yang 15 hari baru-baru ni tak payah diqadakkan, tak perlu difidyahkan. Jelas. Melainkan Ramadan yang dulu-dulu.
Kalau kita dapat info daripada nenek ke siapa ke Ramadan yang dulu-dulu, kalau dia ada tinggal puasa, barulah kita buat kiraan. Jelas? Jadi golongan yang pertama ni tak wajib qada, tak wajib fidyah, iaitu orang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan. Siapa yang nak? Alamak, Wiwi dah tak jadi dah ni. Meninggal bulan puasa bagus kan? Ya, meninggal apa bulan pun bagus. Yang syarat penting kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagus. Itu golongan yang pertama. Kita masuk pula golongan yang kedua, tuan-tuan. Golongan yang kedua, bila mana seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan. Dia tinggal puasa hanya wajib fidyah sahaja. Wajib fidyah sahaja. Apa makna wajib fidyah sahaja? Dia tidak perlu salah. Wajib qada sahaja. Kita masuk golongan yang kedua dulu. Mana pemadam? Kita masuk golongan yang wajib qada dulu. Golongan yang kedua, dia tinggal puasa Ramadan, habis sahaja Ramadan, maka dia wajib qada sahaja. Siapakah golongan ni? Golongan yang kedua ni, dia tak kena bayar fidyah, tak kena bayar fidyah. Iaitu orang yang meninggalkan puasa Ramadan, tak kiralah sengaja ke, sakit ke, uzur ke, haid ke, nipas ke, beranak ke, mengandung ke, dengan syarat habis sahaja Ramadan dia terus qada. Maknanya siapakah golongan yang kedua ni? Dia tinggal puasa Ramadan, kemudian dia wajib qada sahaja. Apa makna wajib qada sahaja? Iaitu dia belum lagi kena bayar fidyah sekiranya dia menyelesaikan qada pada tahun itu juga. Dia menyelesaikan qada pada tahun itu juga. Contoh paling mudah, tahun lepas Ramadan 2020 tuan-tuan tinggal 5 hari kerana haid. Kemudian sekarang ni belum masuk Ramadan lagi kan, 2021 kan, tuan-tuan cuba qada. Bila tuan-tuan dapat selesaikan 5 hari ini, maka hukumnya wajib qada sahaja. Wajib qada sahaja dan tak kena bayar fidyah. Kenapa tak kena bayar fidyah? Sebab tuan-tuan tak bawa qada itu kepada tahun yang berikutnya. Kalau tuan-tuan bawa pada tahun yang berikutnya, itu yang kena fidyah. Fidyah ni seolah-olah denda. Tulis di ruangan komen. Fidyah ni seolah-olah denda. Tuan-tuan, dengar dah. Isu fidyah ni sebenarnya boleh selesai kalau tuan-tuan ambil satu pendekatan, aku nak qada, aku selesaikan qada. Dan bila mana kita mengambil mudah isu qada, bila mana kita mengambil ringan isu qada, itu yang sampai fidyah jadi berganda-ganda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan nak dengar cerita tak? Siapa nak, type nak di ruangan komen. Ini kisah benar antara perkara yang pernah berlaku dalam pengalaman saya hampir 15 tahun. Saya buat kiraan fidyah. Dan kalau orang yang tahu, insya-Allah setiap kali Ramadan dia akan tanya, dia akan refer tuan-tuan. Satu kes yang pernah berlaku di Kelang, di Shah Alam. Di Shah Alam, di seksyen 7 Shah Alam, satu surau tu habis saya kuliah tuan-tuan, ada satu datuk tu menyapu saya. Dia kata, "Ustaz, minta tolong pergi rumah dia sekejap." Saya pun pergilah, tahu rumah dia besar. Rumah dia betul-betul dekat bucu traffic light seksyen 7 tu. Oi, kalau saya tunjuk je, tuan-tuan dah boleh bayang dah rumah dia di mana. Dia ringkaskan cerita, datuk ni minta kira dapatlah 1000 lebih, tak banyak sebab dia tak meninggalkan puasa bukan sokmo waktu dia duduk di London. Dah duduk di London ke, ada lebih kurang 3-4 tahun dia tinggal puasa tapi tak qada. Kemudian sekarang ni baru dia berazam untuk qada. Waktu tu lah saya kira dapat 1000 lebih. Kemudian apa yang berlaku? Isterinya pula datang. Dah, "Ustaz, tolong kirakan untuk saya juga." Datin, kes ni banyak berlaku. Dengar dengan baik dan prihatin. Dia tinggal puasa tiap-tiap tahun 67. Tiap-tiap tahun tinggal. Okay? Kemudian tak qada. Sampailah ketika itu, ketika waktu saya ziarah rumah dia tu, dia minta ke rumah.
Saya kira, dapatlah lebih kurang dekat 4,000 lebih. Dapat lebih kurang dekat 4,000 lebih. Bukan 400, tuan-tuan. Sebab fidyah ni berganda. Ini masalah yang berlaku sekarang ni. Tuan-tuan perasan tak 2-3 hari ni, bila kita cerita masalah fidyah berganda, ada setengah orang argue. Ustaz, boleh tak saya pilih pendapat yang tak berganda? Saya jawab, minta maaf, minta ampun. Jangan berasa hati dengan jawaban saya. Tuan-tuan nak pilih khilaf berganda ke tak berganda ke, yang penting qada. Itu yang wajib. Bukan kita nak sembang masalah boleh fidyah berganda ke tak berganda ke, nak pegang pendapat tu ke pendapat ni ke. Yang kita cuai ialah qada. Minta maaf, bukan saya nak marah, bukan nak tinggi suara. Kita cuai masalah qada tu. Sedangkan qada tu wajib. Kita dah tinggalkan kewajiban, gantilah. Kenapa tak nak ganti? Ibarat kita beli kereta tak nak bayar. Masuk bulan ketiga, tiba-tiba bank hantar apa? Surat. Sama ada surat nak tarik, ataupun surat dia suruh bayar bunga. Ada bunga tambahan sebab kau lambat. Ikut agreement, ikut perjanjian, nak bayar tiap-tiap bulan begini. Tapi sebab kita kecuaian kita pun tak fikir, malah dan sebagainya, tak bayar. Tuan-tuan, hukum dunia pun begitu. Jelas? Jadi maknanya begini. Kita tak payah sembang masalah khilaf berganda ke tak berganda. Yang kalian perlu fokus, qada lah. Gantilah puasa. Kalau dah ganti, selesai. Tak perlu sembang masalah fidyah berganda ke tak berganda. Sebab itu isu utama, ganti. Okey. Jadi, sembang cerita dengan Datin tadi, tuan-tuan. Bila sembang dengan Datin tadi, kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dia dah kira-kira ni. Dapatlah lebih kurang jumlah hari tu dekat 300 lebih, tak silap saya. 300 lebih. Sebab Datin ni pun taklah muda sangat. Saya rasa bini baru kot, isteri baru kot. Dan dia taklah tua sangat. Dapatlah lebih kurang 300 lebih. Kemudian dapatlah jumlah lebih kurang 3,000 lebih. Tuan-tuan tahu apa dia kata? Bila nak bayar tu cek tu, dia kata, Ustaz, kalau saya bayar fidyah ni, adakah yang 300 lebih tu kira lamsam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tanya, Ustaz, kalau saya bayar yang 3,000 lebih ni, adakah yang 300 saya kena qada tu kira lamsam? Saya kata, maaf Datin. Datin bagi 30,000 pun, Datin wajib kena qada. Datin bagi 30,000 sekalipun, bukan 3,000, bukan 4,000. Datin bagi 40,000 sekalipun, wajib qada. Kena qada Datin. Jangan abaikan masalah hubungan kita dengan Allah, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kalian jelas? Kalau jelas, tolong type di ruangan komen. Jadi pengalaman saya, banyak orang perempuan silap faham. Dia kata kalau 3 puasa kerana haid wajib qada sahaja. Saya kata memang wajib qada. Kalau dia settlekan tahun tu, selesailah. Dia tinggal puasa 2020 5 hari, dia selesaikan qada sebelum masuk Ramadan 2021. Selesai. Wajib qada sahaja. Memang tak kena fidyah. Dia tinggal puasa fidyah 2021 5 hari, dia habis je Ramadan, dia selesaikan dengan qada. Dia buat puasa 6, dia niat qada. Selesai. Jadi tak perlu nak bergaduh masalah fidyah berganda ke tak berganda. Qada tu kena selesaikan dulu. Bagus, alhamdulillah, ramai dah semakin jelas. Betul. Siti Nur Aisyah bayar 40 juta sekalipun tetap kena qada. Jangan cuaikan masalah qada. Jelas, habis. Jadi golongan yang kedua ni, bila mana dia kata wajib qada sahaja, dia perempuan haid ke, sakit ke, orang yang tinggal puasa dan dia qada tahun itu juga, itu dipanggil wajib qada. Dan ingat, bila sebut wajib qada, dia bukan tak kena fidyah. Saya tulis di sini, belum kena fidyah. Tu bahasa mudah lah. Orang ni, kita panggil belum kena fidyah. Dia bukan takkan kena fidyah, dia belum kena fidyah. Kalau dia tinggalkan Ramadan tahun itu, hukumnya wajib qada sahaja. Dia bawa sampai tahun depan tak ganti, kena fidyah. Ni dipanggil denda. Denda. Jelas? Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Belanja love sikit. Nak tengok love berterbangan. Tanda cintanya kalian kepada ilmu, cintanya kalian kepada kefahaman.
Jelas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita masuk pula golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga iaitu dia tinggal puasa Ramadan, dia tinggal puasa, habis saja Ramadan, dia wajib fidyah sahaja. Dia wajib bayar fidyah sahaja, tak perlu qada, tak perlu qada, tak perlu ganti. Ni bagus. Bagus pun bagus tuan-tuan. Adakah kita nak berada pada situasi ini? Siapa dia? Dua golongan sahaja. Untuk yang ni ada dua golongan. Siapa dua golongan? Pertama, orang yang tua lah, kita ambil tua dulu. Orang yang tua yang uzur. Orang tua dah. Ramadan kali ni tuan-tuan jaga tok, jaga nenek. Umur dah 80 tahun, dah 90 tahun. Contoh, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka Ramadan pada kali ni, dia ni bukan nyanyok Tuan-tuan, kalau dah tak ada akal, memang dah tak wajib puasa. Kalau dah tak ada akal, dah tak wajib puasa. Dia ni ada akal tapi tua, tak larat. Duduk je, dah baring je, tak larat nak puasa. Makanlah bubur dan sebagainya. Maka tuan-tuan sebagai waris, penjaga dia, dah tahu dah, nenek tahun ni memang tak puasa dah macam tahun lepas. Maka hukum bagi diri dia, wajib bayar fidyah sahaja. Siapa yang kena bayar? Tulis di ruangan komen. Sama ada dia sendiri nak bayar, atau tuan-tuan sebagai waris nak tolong bayar bagi nenek, boleh? Tuan-tuan sebagai waris nak tolong bayar bagi tok, boleh? Nak bayar tu bila? Okey, tulis. Dan ni saya nak bagi ilmu best. Tolong jangan abaikan ilmu ni. Tuan-tuan, kalau boleh bayar pada bulan Ramadan. Bayar. Awal-awal nak bayar siap-siap pun boleh. Dah. Contoh, dah tahu dah, bulan ni tok memang tak puasa dah. Tok memang tak puasa tahun ni. Masuk je 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, bawa RM60. Ustaz, kenapa RM60? Sebab sehari berkenaan secupak. Secupak bersamaan RM1.8. Kalau tuan-tuan nak kira tepat, kiralah 30 kali RM1.8 berapa? RM54 ke? 30 kali 1.8. Betul. Yes, RM54. Dah dalam otak kepala dah 15 tahun dah kira fidyah. Amin. Syukur ya Allah, Tuhan bagi pinjam. Amin. Maknanya kalau tuan-tuan nak kiraan yang tepat, bawa RM54 Ramadan nanti. Lepas tu bila habis je tarawih, ada ustaz-ustaz bagi ceramah ke, nak buat collection untuk pondok ke. Dah macam hamba sekarang ni tengah buat program sahur dan berbuka puasa. Bagi tuan-tuan yang nak join, boleh masuk easy.la/sahur. Dah, tim boleh masukkan link. Kalau nak join lah, tu cerita kemudian nanti. Baik. Nanti 2 Ramadan, 3 Ramadan, bawa RM54 dalam poket. Habis je tarawih, ada ustaz tu bagi ceramah. Dia kata dia nak buat collection untuk pondok, untuk madrasah, untuk tahfiz dan sebagainya. Tuan-tuan masukkan. Niatnya tulis begini, tulis. Admin tolong tulis dah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini, ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini, mudahan menggugurkan kafarah puasa ataupun fidyah puasa yang wajib. Ya Allah, ya Tuhanku, ni dengan duit ini, nak masuk duit ni, ada RM54. Dah, kalau tuan-tuan baik hati, bagilah RM60, alang-alang, pejam mata. Dah, bagi RM60. Ya Allah, ya Tuhanku, duit ini ataupun dia asalnya begini, minta maaf. Saya tukar ayat lain. Kalau untuk kes ni bukan yang gugur farah. Dengan duit ini, ya Allah, ya Tuhanku, duit ini bagi menggantikan beras. Tulis. Duit ini bagi menggantikan beras, bagi menggugurkan fidyah yang wajib ke atas diri sipulan besipulan. Jelas? Ya Allah, duit ini bagi menggantikan beras, bagi menggugurkan fidyah yang wajib
ke atas diri. Bukan tertunggak dah sebab kita nak bayar untuk tahun ni punya. Dan ke atas diri, Tok, siapa nama Tok, siapa nama Pah, siapa nama Mak, aku sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi fidyah. Jelas? Tu kes untuk orang yang wajib fidyah sahaja. Tuan-tuan nak bayar pada mula-mula Ramadan pun boleh. Memang pernah disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey, Intan Baiduri, nak bayar setiap hari pun boleh. Sehari, tapi sikit sangatlah, RM2, RM2 pun boleh. Memang ada pendapat, ada setengah lagi ulama kata bayar everyday. Hari ni punya, hari ni bayar. Hari ni punya, hari ni bayar. Hari ni punya, hari ni bayar. Bayar RM2, 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 RM2. Masuk dalam tabung. Dah? Jelas? Habis. Golongan yang kedua, dia tinggal puasa Ramadan. Dia wajib fidyah sahaja. Dah? Siapa dia? Iaitu orang yang sakit. Yang sakit, yang tak ada harapan nak sembuh. Okey, dia sakit, tak ada harapan nak sembuh. Cuba tuan-tuan bagi cadangan, apa penyakit yang tak ada harapan sembuh? Contoh, apa tu? Sakit buah pinggang. Kan? Sakit buah pinggang. Bila dia kena penyakit buah pinggang, pada adat persentage untuk dia sembuh tu kurang, dan dia pula kena dialisis. Dah, wajib kena buat dialisis minggu berapa kali. Ada pula yang berkaitan dengan makan ubat. Dialisis ni dia, kalau ikut dialisis ni, dia tak batal puasa. Tapi cuma orang dialisis ni tak boleh berpuasa. Siapa yang ada kes dialisis pada hari ni? Tolong tulis di ruangan komen. Dah, macam mana cara technical dialisis tu? Cuma kita nak bagi faham, dia dialisis tuan-tuan, dia kadang-kadang kena makan, kena jaga makan dan sebagainya. Maknanya, secara notanya ialah, bila seorang itu mengalami satu penyakit yang tak ada harapan sembuh, pada adat, maka sekiranya dia meninggalkan puasa, jelas, lepas tu, habis saja Ramadan, dia tak wajib qada, hanya bayar fidyah. Dan tolong tulis di ruang komen, orang ni, fidyah dia tak berganda. Kes ni je, fidyah tidak berganda. Kes ni, fidyah dia tidak berganda. Kenapa Ustaz tak berganda? Okey, saya nak bagi formula supaya tuan-tuan boleh renung. Kenapa fidyah jadi berganda? Kenapa fidyah yang ni tak berganda? Tuan-tuan, orang dah tak mampu qada, nak berganda fidyah macam mana? Yang dikatakan fidyah berganda, dia mampu qada, dia sihat. Dia boleh qada, tapi dia tak qada. Bahasa lain, dia mampu bayar hutang, tapi tak nak bayar. Memang kena kafarah lah. Dia mampu bayar hutang, dia ada duit. Dah, ada je dalam bank tu, tapi dia buat tak nampak nak bayar hutang. Nak beli benda lain, nak beli tu, nak beli ni, tuan-tuan. Dia ada duit, tapi tak samalah. Dia ada sihat, tapi lalai. Tak nak bayar qada puasa. Sebab itu, kes yang ni, kalau ditanya kepada saya, masalah orang tua yang uzur, orang yang sakit tak ada harapan sembuh, fidyahnya tidak berganda. Jelas ke jelas? Contohlah, mudah je. Kalau di refer masalah, dia kata, Ustaz, saya ni kena penyakit begini-begini. Sekejap saya nak baca Nur Kifli. Dialisis masa cuci darah, sang hypo ni lemah, ada boleh puasa dan ada tak boleh puasa sebab boleh mudaratkan. Betul Nurul Kifli, sebab dia kena lemah kan. Jadi kebanyakannya memang tak puasa pun. Jadi yang saya nak bagi faham ialah formulanya yang kalian kena hafal untuk bantu diri sendiri atau bantu orang lain. Kes ni saja fidyah dia tidak berganda. Saya ulang balik, kenapa tak berganda? Sebab dia dah tak ada kekuatan untuk qada. Orang yang ada kekuatan untuk qada tetapi tidak qada, yang ni lah berganda. Dah? Maaf tuan-tuan, boleh saya tanya satu soalan? Adil tak? Adil ke bagi tuan-tuan? Adil ke? Dah? Tuan-tuan yang nak memilih pendapat yang kata tak berganda ni, sedangkan tuan-tuan mengabaikan kewajiban. Adil ke tidak bagi diri tuan-tuan? Tolong jawab sekejap di ruangan komen. Allahu Akbar. Kita bukan nak marah kepada golongan yang nak ambil mudah ni. Kita bukan nak marah. Tapi saya nak bagi faham, tuan-tuan dahlah kita tinggalkan kewajiban. Dan tinggalkan puasa kerana haid tu memang tak boleh puasa dah. Lepas tu qada lah. Bila dah tak qada,
kemudian kita tak cerdik mana, saya lah, fidyah tak nak bayar, dah bertahun baru tahu. Bila mana tak qada kena bayar fidyah, tak qada kena bayar fidyah. Dah kira berganda jadi beribu. Ustaz, boleh tak saya pilih pendapat yang kata tak berganda ni? Banyak sangatlah ustaz beribu-ribu ni. Maaf tuan-tuan, adil tak bagi diri tuan-tuan? Adil ke tidak? Tu, Mak Ngah dah jawab dah. Kenapa saya usulkan benda begini? Sebab Allah Ta'ala dah kata wajib qada. Ya, hang tak qada pasal apa? Lepas tu, nak ambil pendapat yang kata, tak payah fidyah lah ustaz, tak payah berganda lah, supaya mudah boleh bayar. Allah, tuan-tuan, mudahnya kita bermuamalah dengan Allah. Dalam keadaan kita dah meninggalkan kewajiban yang wajib, dalam keadaan kita dah mengabaikan kewajiban, senang-senang je kita nak bermuamalah dengan Allah begitu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Huzaimah, terima kasih Rafiq Mahdi. Tak adil. Tak adil untuk diri kita dengan Allah. Jelas. Terima kasih Nur Idani. Dah? Terima kasih atas apa yang kalian sarankan. Betul Aisyah, bayar je lah, minta Allah Ta'ala bantu. Yang tu betul, tak ada masalah. Cuma saya nak cerita sejauh mana kita nak rasa hati kita. Mudah-mudah kita nak minta kurang dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudah kita nak minta diskaun dengan Allah Ta'ala. Padahal salah tu salah kita. Dah salah kita, minta diskaun. Dah. Alah, tak payah berganda boleh tak ustaz? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Habis. Okey. Cuma saya ulang balik. Bagi kes ni sahaja, orang yang wajib fidyah sahaja yang tak berganda. Maknanya kalau tuan-tuan ada orang tua, alah ustaz, mak saya ni dah 5 tahun dah uzur, 5 tahun dah tak puasa, tak tahulah pula kena bayar fidyah, tahun ni baru tahu. Tuan-tuan kira je, 5 tahun darab 30. Tak payah berganda dah. Dia bukan kira 5 tahun tu kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Tak. 5 tahun tu darab 30 terus. Darab dengan RM1.80. Itu cara yang paling mudah. Okey, jelas. Saniah Mustafa, tak adil bagi yang berpuasa bagi yang tak qada puasa. Betul. Terima kasih Mariani, bayar je lah. Terima kasih Syamsiah. Dah. Terima kasih Azizah Abbarak. Baik, kita sambung kepada golongan yang terakhir sekali. Yang akhir sekali tuan-tuan, golongan yang akhir sekali, bila mana dia tinggal puasa Ramadan, dia wajib qada, dan wajib fidyah. Wajib fidyah. Dan. Makna dan ni mutlaqul jam'i, tak boleh pilih. Memang kena buat sekali. Siapa dia? Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, take note, yakni ibu yang mengandung atau yang menyusukan budak. Sama ada dia mengandung atau dia menyusukan budak, dengan syarat kalau dia meninggalkan puasa kerana anak atau kerana bayi yang dikandung. Baik, yang ni saya bagi formula mudah. Tulis di ruangan komen formula ni. Simple je formula ni. Bila mana kita tinggal puasa kerana nyawa lain, kira 2. Ingat formula ni. Ingat sampai mati. Bila mana kita tinggal puasa kerana nyawa lain, maka kira 2. Tolong buka lampu ni. Halakan macam ni. Okey. Bila mana kita tinggal puasa kerana nyawa lain, kira 2. Apa 2? Fidyah, qada. Yang ni pusing macam ni. Fidyah, qada. Dah 2 sekali kena. Tegakkan macam ni supaya tak dapat silau. Okey, dekat sikit. Boleh tak kalau anak yang bayarkan? Boleh, tak ada masalah Saniah. Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak ada masalah. Bukan kata anak, contoh lain. Suami kena bayar untuk isteri. Bukan suami, boleh ke suami bayarkan untuk isteri? Bukan boleh. Memang suami kena bayarkan untuk isteri. Bapa kena bayarkan untuk anak. Anak nak bayar untuk mak, lebih bagus. Alhamdulillah. Okey, sambung.
Formula tadi, bagus Dayang Badariah. Bila kalian tinggal puasa kerana nyawa lain, siapa dia? Nyawa anak. Dia fikirkan anak, maka wajib dua. Wajib qada dan wajib fidyah. Tahun itu juga. Tahun itu juga, first year. Yang ni, first year. Tahun yang pertama. Ustaz, kalau dia tinggal puasa bukan kerana anak, contohlah, walaupun dia mengandung, dia tengah mengandung ni syarat 5 bulan. Tak puasa ke? Allah bang, tak larat lah. Badan tak larat, badan rasa macam, entahlah. Contoh, kita sebagai suami ni tak dengar pun disebut perkataan anak. Tak dengar pun disebut perkataan anak. Maknanya, tuan-tuan sebagai suami take note. Okey, bagi kes isteri aku ni, kalau dia tinggal puasa, lepas Ramadan nanti, wajib qada sahaja. Sebab apa? Dia tinggalkan puasa kerana diri dia sendiri. Ataupun kes yang kedua, anak baru umur setahun, dia menyusukan bayi. Tak puasa ke hari ni? Alah bang, tak larat lah bang. Badan rasa macam, badan rasa macam lemah. Badan rasa macam lemah, nak kena makan, nak kena minum hari ni banyak sikit. Tuan-tuan sebagai suami, tak dengar pun disebut anak. Okey, take note. Ramadan pertama, bayar qada sahaja. Qada sahaja. Tak kena bayar fidyah. Dan ni saya hingga sekarang anak masih menyusukan anak, tapi saya tetap puasa. Adakah saya tetap sah? Sebenarnya orang menyusukan budak boleh je berpuasa. Itu lebih bagus. Sama juga orang mengandung boleh je berpuasa. Kalau dia nak puasa, tak ada masalah. Cuma isu dia sekarang, kalau dia tinggalkan puasa tu kerana apa? Kes tadi dia tengah menyusukan budak, kemudian suami dapat tahu dia tak puasa. Suami kena tanya, kenapa tak puasa hari ni? Alah bang, tengok anak kita tak gemuk-gemuk. Tak gemuk-gemuk, dia kata. Saya kena bagi susu banyak lagi. Dia sebut anak kan? Maka tuan-tuan sebagai suami, take note. Okey, Ramadan kali ni, habis je Ramadan, wajib qada dan wajib fidyah. Wajib qada, kalau tinggal 5 hari, qada 5 hari, fidyah 5 cupak. Jelas ke? Jelas. Baik, bagus. Terima kasih Mak Ngah. Uzaidah. Okey. Jelas? Baik. Jadi, golongan yang kedua, dia wajib qada dan wajib fidyah. Siapa dia? Yang ni majoriti. Banyak. Iaitu mereka yang menangguhkan qada. Menangguhkan qada. Value semalam, value kemarin, dengar tuan-tuan, kemarin value saya kira qada yang ditanya oleh ikhwan kita hampir 30,000. Mereka nak bayar ke mana tu wallahualam lah, terpulang, tak ada masalah. Tuan-tuan, pernah ke saya wajibkan? Siapa tanya soalan dengan saya, wajib kena bayar dekat pondok saya. Jawab sekejap. Pernah ke saya bagi syarat begitu? Dah, ikhlas niat saya nak bantu. Tuan-tuan nak tanya, silakan. Nak bayar dekat mana, terpulang. Saya nak bantu tuan-tuan seikhlas mungkin. Kalau tuan-tuan kata nak bayar ke pondok saya, bagus. Ataupun nak masuk program sahur ke, nak masuk program berbuka ke untuk anak-anak madrasah pondok saya, ataupun nak masuk untuk masalah bagi hadiah ke, bagi sumbangan ke, untuk raya guru-guru dan pelajar-pelajar anak yatim, bagus, tak ada masalah. Tapi saya tak pernah wajibkan tuan-tuan. Tuan-tuan tanya, insya-Allah saya bantu. Jelas? Okey. Yang ni paling banyak kes ni. Kemarin 30,000. Semalam berapa kita kira? Alik? Semalam hasil kiraan-kiraan yang kita kira berapa ribu semalam? Lebih kurang lah roughly. Ada dekat 20,000. Ya? Tuan-tuan. 15-20,000. Nilai yang semalam kami kira, yang orang tanya inbox, kami tolong kira satu persatu. Nilai semalam, hampir 15 ke 20,000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi wallahi tuan-tuan, adakah mereka bayar kepada saya? Wallahualam. Tak. Saya tolong kira sahaja. Jelas? Maknanya ramailah yang bertanya tu. Jadi ingat, kes ni jangan main-main tuan-tuan. Saya ulang balik. Tuan-tuan nak pilih pendapat
Berganda ke tak berganda, terpulang. Itu sejauh mana tuan-tuan nak declare dengan Allah Ta'ala nanti. Dah lah tinggal puasa, nak minta diskaun. Itu cerita lain. Cuma sekarang ni, qada tetap wajib. Bila mana kita meninggalkan puasa dalam keadaan kita tak qada, sehingga membawa kepada tahun yang lain. Sehingga membawa kepada tahun yang lain, maka tuan-tuan wajib kena denda. Denda itulah dinamakan fidyah. Jelas? Ustaz, ini episod yang berapa bab dah? Ni episod berapa bab puasa ni? Dah 3 dah. Kak Faizah. Dah 3 episod dah. Hari ni hari apa? Khamis. Hari Selasa episod yang pertama. Hari Rabu episod yang kedua. Dan hari ni episod yang ketiga. Tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni cerita bab fidyah. Jadi saya rasa tuan-tuan dah jelas kot 4 golongan. Hari ni kita cerita pula 4 golongan. Saya ulang balik, saya recap balik. Golongan yang pertama, dia tinggal puasa, tak wajib qada, tak wajib fidyah. Beruntung golongan pertama ni. Siapa dia? Orang yang mati pada bulan Ramadan. Beruntung juga, sanggup ke? Dia meninggal pada bulan Ramadan. Yang kedua, golongan yang tinggal puasa, wajib qada sahaja. Siapa dia? Golongan ni banyak. Tetapi dia tinggal tahun tu, dia qada tahun itu. Orang yang sakit, perempuan yang haid dan sebagainya, dia tinggal puasa tahun tu, dia qada tahun itu. Tak kena bayar fidyah. Tak kena denda. Golongan yang ketiga, wajib fidyah sahaja. Wajib fidyah sahaja. Siapa yang wajib fidyah sahaja ni? Iaitu orang yang pertama, tua yang uzur. Uzur dah. Uzur ni ada beberapa kategori. Kata ulama, nak sembahyang berdiri tak boleh dah. Contoh, tak larat dah. Yang kedua, orang yang sakit tak ada harapan sembuh. Wajib fidyah sahaja. Dan take note, golongan ni je fidyah dia tidak berganda. Tak berganda, tak ada kiraan berganda sebab dia tak mampu qada. Dan yang keempat, wajib qada dan wajib fidyah. Yang ni kalau kita belajar kitab matlaq, banyak lagi golongan ni. Banyak. Ada 3-4 lagi. Cuma saya bawa yang popular. Yang pertama, perempuan yang menyusu atau mengandung kerana anak. Dia wajib kena bayar fidyah dan qada on the spot tahun itu juga. Dan orang yang melengahkan qada puasa Ramadan, kena denda, kena bayar fidyah. Dan ada setengah pendapat kata fidyahnya berganda. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan membantu tuan-tuan untuk memahami perkara ini. Kalau tuan-tuan nak bertanya soalan-soalan ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh pergi ke messenger saya, Irwan Zahuri, boleh pergi ke bahagian messenger, kemudian type soalan untuk dibantu. Dan insya-Allah saya, tim kami boleh membantu tuan untuk mengira. Cuma sama ada tuan-tuan nak bayar kepada pihak madrasah saya, Madrasah Riyadhut Du'afa wal Masakin, ataupun nak buat di tempat lain, saya tak ada masalah. Tak perlu ada pada hati tuan-tuan, aku dah tanya dengan ustaz sekali lagi, aku bayar tempat. Tak ada masalah tuan-tuan. Saya dah bantu tuan-tuan tu satu rahmat di sisi Allah. Saya dah boleh bantu tuan-tuan tu, itu kebajikan yang begitu besar di sisi Allah. Apa lagi yang saya nak? Apa lagi? Tuan-tuan nak bayar RM10 dekat madrasah, RM10 sekejap je habis. Belanja makan budak-budak habis. Tapi kebaikan yang saya bantu tuan-tuan, Allah, benda yang tak ada ni nilai. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah, ada yang tak faham, ada kekeliruan, ada persoalan berkenaan fidyah, boleh pergi kepada messenger Irwan Zahuri, tengok, ataupun rasa saya cadangkan begini. Tengok yang semalam, yang kemarin. Sebab semalam pun ada tajuk-tajuk yang best. Kemarin pun kita huraikan lagi masalah fidyah. Semalam kita kira cara harga secupak beras. Semalam ke kemarin? Semalam Q&A sahaja. Jadi 3 hari ni kita masih lagi duk bahas masalah qada dan juga fidyah. Jadi mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada sendiri. Duit zakat boleh salurkan ke madrasah ke? Boleh, insya-Allah. Hajah Faizah Muhammad Nur, nak resit pun kita akan keluarkan resit. Mudah-mudahan benda tu membantu kalian. Dan saya ulang balik, jangan lupa bagi tuan-tuan yang nak menaja pelajar-pelajar madrasah saya untuk berbuka ke, untuk sahur, dan boleh pergi ke easy.la/sahur. ezy.la/sahur. Lagi sekali, ezy.la/sahur. Terpulang RM1 ke RM2 ke, tulislah nama, tulislah hajat, tulislah tahlil. Mudah-mudahan kami seronok nak membantu diri kami dan diri kalian untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada hari ini. Nak tak besok saya sambung lagi?
Banyak lagi ni, idea banyak lagi ni dalam masalah fidyah ni. Kalau nak, boleh type nak di ruangan komen. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.